Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so PDPR kita pada hari ini adalah kita akan masuk subtopik baru iaitu subtopik 5.2 Pelembapan dan resonans. Okey, untuk subtopik ini pendek saja. Okey, hanya ada 4 slide saja. Jadi kamu bertahanlah dengan saya walaupun kamu kononnya sudah burn out. Okey, kita tengok macam biasa sebelum kita tengok subtopik 5.2, kita tengok dulu standard pembelajaran dia. Okey, so ada dua sahaja standard pembelajaran dia. Yang pertama adalah memerihalkan pelembapan dan resonans bagi satu sistem ayunan ataupun getaran. Okey. Yang kedua adalah mewajarkan kesan resonans terhadap kehidupan. Okey, ilmu sedia ada yang perlu kamu ada. Okey, so dalam maksud ni adalah amplitude itulah. Okey, apa itu amplitude? Kalau kamu ingat lagi, okey, kita belajar hari itu amplitude itu diwakili oleh tenaga lah. Okey, mana saya punya mouse? Okey, amplitude ini diwakili oleh tenaga. Okey, so kita tengok sini pelembapan dan resonans. Pelembapan dan resonans bagi satu sistem ayunan dan getaran. Okay, kalau kita bercakap tentang ayunan, maksudnya dia cerita tentang bandul. Okey, kalau cakap tentang getaran, dia cerita tentang spring. Okey, spring ini kita akan jumpa lebih banyak dalam tingkatan 5 nantilah. Okey, sistem ayunan yang disesatkan dan kemudian dibiarkan berayun tanpa tindakan daya luar akan berayun dengan satu frekuensi yang tertentu dinamakan frekuensi asli. Apakah yang berlaku pada amplitude ayunan sistem tersebut? Okey, dia kata kat sini, sistem ayunan ni, okey, ayunan ni merujuk pada bandul lah. Okey, bandul tu bila kita ayunkan, dia akan bila dibiarkan berayun, so kita biarkan dia berayun, so tanpa tindakan dari luar, so dia akan berayun dengan satu frekuensi. Okey, di frekuensi ini kita panggil namanya adalah frekuensi asli. Okey, kayaknya frekuensi asal bandul itulah. Okey, frekuensi bandul itu sebenarnya bergantung kepada panjang tali bandul itu. Okey. Okey, so ini adalah contoh aktiviti 5.8. Kita tengok sini ada apa-apa tak yang menarik. Okey, bukan perubahan yang dapat itu plastik jelas masalah mengapakah ayunan plastik itu berhenti selepas suatu masa. Okey, dia tanya kat sini soalan nombor 1. Okey, apakah perubahan yang berlaku kepada amplitude ayunan beg plastik berisi gula pasir semasa beg plastik itu diayunkan? Okey, so kalau kita buat kat sini, ini point A, ini point O, ini point B. Okey, point A, O dengan B. O ini adalah titik keseimbangan lah. Bila kamu ada bandul, okey, kamu biarkan. So, ini bandul. So, O tu bila dia tidak berayun. Okey, so kamu ambil bandul kamu daripada point A, okey, berayun pergi point B. Kemudian patah balik pergi point A. Okey, so A ke B itu adalah satu amplitude. Kalau kita lukiskan gambar graf dia. Okey, ini A, ini B. Kemudian B pergi ke A. Okey, so kita nampak kat sini A ke B dia ke atas, dia puncak. Okey, B ke A dia jadi lembangan. Kenapa? A ke B, okey, dia adalah daripada kiri pergi ke kanan. Okey, kemudian B ke A dia daripada kanan pergi ke kiri. So dia patah balik. So sebab itulah dia punya amplitude berada di bawah. Okey, dia jadi lembangan. Okey, mula jadi puncak, kat sini puncak. Okey, kemudian jadi lembangan. Okey, disebabkan oleh dia berlainan arah. Okey, so tanya kat sini apakah yang berlaku kepada amplitude ayunan? So amplitude ayunan ni, okey, kalau makin lama kamu biarkan, okey, kamu ayunkan, kamu biarkan saja, makin lama amplitude dia makin lama akan jadi makin kecil. Mula-mula memang besar macam ni. Okey, kemudian lama-lama kecil sampai satu tahap dia akan berhenti. Okey, itu jawapan untuk A nombor 1 lah. Okey, nombor 2 tanya, mengapakah ayunan beg plastik itu berhenti selepas satu masa? Okey, ini adalah disebabkan oleh pelembapan. Okey, ini disebabkan oleh pelembapan. Okey, bahasa Inggeris kita panggil sebagai damping. Okey, damping. Okey, kita tengok next slide. Okey, so kat sini kita boleh tengok Raja 5.23 menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi ayunan dalam aktiviti 5.8. So ini adalah contoh graf dia lah. Okey, ini adalah contoh graf dia.
So, kita boleh nampak dekat sini amplitude A1, A2, A3 dengan A4. Okay, kita nampak dekat sini A1 mempunyai amplitude yang paling besar. Okay, manakala A1 amplitude paling besar. Okay, manakala A4 okay, amplitude paling kecil. Okay, saya buat double arrow lah. Okay, nak mengatakan yang besar dan kecil. Okay. Graf okay, perhatikan bahawa amplitude bagi ayunan ini berkurang dengan masa. Okay, so amplitude ini berkurang dengan masa. Kamu tak halang dia. Tadi masa kamu buat kalau aktiviti 5.8 tu, 5.8 tu. Aktiviti 5.8, okay. So bila kamu ayunkan, kamu biarkan dia berayun. Kamu tak guna tangan kamu untuk halang untuk stop dia. Kamu tak guna. Okay, kamu biarkan dia berayun supaya dia berhenti sendiri. Okay. Sebelum dia berhenti, amplitude dia makin lama makin berkurang. Okay, kalau kamu ingat, amplitude ini sebenarnya diwakili oleh tenaga. Okay, lagi besar amplitude, lagi besar tenaga. Okay, amplitude besar, okay, tenaga pun besar. A ini amplitude ya, E ini adalah energi tenaga. Perhatikan bahawa amplitude bagi ayunan ini berkurang dengan masa. Rajah 5.24 menunjukkan graf amplitude melawan masa bagi ayunan bandul ringkas itu. Okey, ini adalah graf amplitude melawan dengan masa. Kita nampaklah dia semakin berkurang. Okey. Ayunan dengan amplitude yang berkurang dengan masa menunjukkan suatu sistem sedang berayun mengalami kehilangan tenaga secara beransur-ansur. Akhirnya ayunan terhenti. Okey, fenomena ini kita namakan sebagai pelembapan. Okey, sistem ayunan mengalami kehilangan tenaga disebabkan oleh ada dua sebab. Pelembapan luaran dan pelembapan dalaman. Okay. So, apa yang kita kata kat sini lah. Kenapa amplitude ini berkurang? Kerana tenaga berkurang. Okay. Tenaga berkurang. Sebab itu amplitude pun berkurang. Okay. Sebab amplitude ini sebenarnya adalah tenaga. Okay. So, dikata kat sini mengalami kehilangan tenaga. So, disebabkan tenaga itu hilang, jadi amplitude itu makin lama makin kecil. Okay. Kenapa tenaga itu hilang? Okay. Tenaga itu hilang disebabkan oleh dua sebab. Okay. Dia ada pelembapan luaran dan ada pelembapan dalaman. Okay. Pelembapan luaran adalah sistem ayunan kehilangan tenaga bagi mengatasi daya geseran atau rintangan udara. Okay. So, macam kita ambil contoh ni, bandul tadi dia berayun. So, disebabkan kita tidak melakukan eksperimen ni di kawasan yang vacuum, jadi kita boleh kata kita ada udara lah. Okay, kita ada udara. So, semasa bandul itu berayun, so udara itu memberikan rintangan. Okay. So, tenaga bandul tadi telah digunakan untuk melawan rintangan udara. Okay, menyebabkan tenaganya menjadi semakin berkurang. Okay, saya ulang. Okay, tenaga dalam bandul digunakan untuk melawan rintangan udara. Okay. Menyebabkan tenaga dalam bandul menjadi semakin berkurang. Okay, menyebabkan amplitude dia makin lama makin mengecil. Okay, kemudian kita ada pelembapan dalaman. Okay, pelembapan dalaman adalah sistem ayunan kehilangan tenaga kerana regangan dan mampatan zarah-zarah yang bergetar dalam sistem tersebut. So, pelembapan dalaman ini dia lebih kepada spring. Okay, dia lebih kepada spring. Sebab spring boleh renggang, spring boleh mampat. So, spring pun kalau kamu renggang, kamu ayun, kamu getarkan dia turun naik atas bawah. So, kamu akan tengok gerakan dia makin lama makin pendek lah. Amplitude dia makin lama makin pendek. Getaran dia makin lama makin pendek. Okay. Kenapa? Kerana tenaga dalam spring itu digunakan untuk regangan dengan mampatan. Okay. So, tenaga itu hilang lah. Okay, pelembapan ialah pengurangan amplitude suatu sistem ayunan akibat kehilangan tenaga. So, ini definisi dia. So, sila hafal lah. Okay, pengurangan amplitude. Okay, tapi saya rasa kalau kamu jawab dalam SPM, pelembapan adalah pengurangan amplitude saja, saya rasa dah terima dah jawapan kamu. Pelembapan ialah pengurangan amplitude. Okay. Semasa pelembapan berlaku, frekuensi ayunan adalah kekal manakala amplitude ayunan berkurang. So, frekuensi masih lagi sama. Okay. Frekuensi kekal. Okay. Hanya amplitude saja yang berkurang. Kesan pelembapan dapat diatasi dengan mengenakan daya luar berkala ke atas sistem yang sedang berayun. Tindakan daya luar yang berkala memindahkan tenaga ke dalam sistem ayunan itu untuk menggantikan tenaga yang hilang. Okay.
sistem ayunan yang dikenakan daya luar berkala dikatakan sebagai ayunan paksa. Okey, contohnya, okey, kamu ayunkan bandul kan. So, kamu nampak bandul itu makin lama makin kurang amplitude dia. Okey, so apa kamu buat? Kamu ambil tangan kamu tampar balik bandul itu. Okey, kamu tampar balik bandul itu. So, tamparan kamu tadi itu telah memindahkan tenaga untuk menggantikan tenaga yang hilang. Okey, tenaga daripada tangan kamu tampar tu, okey, dipindahkan ke dalam bandul untuk menggantikan tenaga yang hilang yang digunakan untuk melawan rintangan udara. Okey, so tangan kamu tampar tu kita panggil sebagai ayunan paksa lah. Kita panggil sebagai ayunan paksa. Saya lupa cakap tadi. Okey, pelembapan dalaman ini melibatkan spring, manakala pelembapan luar ni lebih kepada bandul. Okey, saya lupa nak sebut tadi. Okey, pelembapan dalaman adalah melibatkan spring. Okey, pelembapan luaran melibatkan bandul. Okey, ini slide seterusnya. Okey, itu dah tadi pasal pelembapan. Okey, so habis dah pasal pelembapan, kita tengok resonance. Okey, resonance mungkin perkara biasa kamu, bukan perkara biasa, first time kamu dengar perkataan resonance, tapi okey, saya yakinlah ada beberapa orang pernah mengalaminya resonance ini. Okey, pernah tak kalau kamu masuk hujan lebat, okey, tiba-tiba ada kilat, okey, kamu tengok pintu grill kamu, pintu grill tu, pintu besi yang luar rumah kamu tu tiba-tiba bergegar sekali dengan kilat. Okey, itu merupakan salah satu fenomena resonance. Okey, lagi satu juga kamu mungkin juga pernah hadapi kalau kamu tengah perhimpunan, pengetua ke cikgu tengah berucap kat depan, tiba-tiba jantung kamu berdegup laju. Okey, itu pun adalah resonance. Okey, itu pun adalah resonance. Okey, apa lagi? Kalau cerita, kamu tengok cerita tahu penyanyi soprano. Okey, penyanyi soprano yang yang menjerit-jerit tu. Okey, siapa tengok cerita Korea Penthouse tu, jumpa tahulah soprano tu apa. Okey, so pernah tak kamu tengok penyanyi soprano ni nyanyi-nyanyi, tiba-tiba ada gelas yang macam gelas wine tu, yang rupa macam ni, pecah tiba-tiba. Okey, so gelas ini pecah adalah disebabkan oleh resonance juga. Okey, so apa itu resonance? So kita tengok nanti. Okey, resonance berlaku apabila suatu sistem ayunan dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem tersebut. Okey, contohnya kita ada satu sistem kat sini. Okey, kat sistem ini kita panggil sebagai frekuensi asli. Okey, kemudian ada satu daya luar yang dikenakan kepada, ini saya tulis sebagai sistem lah, sistem ayunan. Okey, sistem ayunan. Okey, kemudian ada daya luar yang dikenakan kepada sistem ayunan ini. Okey, yang mempunyai frekuensi yang sama. Okey, jadinya frekuensi asli sama dengan frekuensi daya luar. Okey, so bila ini berlaku, so kita kata resonance telah berlaku lah. Okey, so frekuensi asli ni dia berayun. Okey, sistem ayunan ini berayun, okey, dengan frekuensi aslinya. Okey, saya bagi contoh lah, frekuensi asli mungkin 30 Hz. Okey, kemudian ada satu daya luar, okey, yang dikenakan kepada sistem ayunan yang sedang berayun dengan frekuensi 30 Hz. Okey, daya luar ini dikenakan. So, daya luar ini pula kebetulan frekuensi dia adalah 30 Hz juga. Jadi, 30 Hz sama dengan 30 Hz, jadi berlakulah resonance. Okey, so apa itu resonance? Kita tengok lagi. Okay, sistem berayun dengan frekuensi. Okey, semasa resonance, sistem berayun dengan frekuensi aslinya. Sistem berayun dengan amplitude maksimum. Jadi, sistem ini, okey, kalau mulanya dia berayun macam ini, okey, lepas mengalami resonance dia berayun macam ni. Okey, amplitude dia semakin besar. Okey, amplitude-nya semakin besar. Okey, bila berlaku resonance, okey, kamu kena faham amplitude-nya adalah maksimum. Maksudnya amplitude yang bertambah lah. Okey. Okey, tapi frekuensinya tidak berubah. Okey, frekuensinya masih lagi ikut frekuensi asli dia. Okey, 30 Hz.
Okey, so aktiviti 5.9 kita sedikit tala bunyi. Daripada dua buah tala bunyi dengan frekuensi yang sama, okey, tukul dan tablet dipasang dengan aplikasi meter bunyi. Okey. So, apa yang berlaku kat sini, okey? Kalau secara ringkas ni lah. Tala bunyi pin ni kamu pukul, okey, so dia akan bergetar lah, menghasilkan bunyi. Siapa pernah main tala bunyi, tahulah. Okey, dia akan bergetar. Okey, dalam pada masa yang sama, lama-lama Q ini pun akan bergetar juga. Okey, itu adalah disebabkan oleh resonance lah. Okey, kemudian kita akan lihat bandul Barton. Ini yang selalu keluar, bandul Barton. Okey, so bandul Barton macam ni rupa dia. Dia ada dua kaki retot yang kita pasangkan tali, kemudian ada banyak bandul. Okey, so kamu perhatikan ada A, B, C, D. Okey, kemudian ada X. Okey, so kalau kita perhatikan C dengan X ini, okey, panjangnya adalah sama. Okey, panjang bandul C dengan X adalah sama. Okey, tadi saya dah kata frekuensi bandul diwakili oleh panjang bandul. Okey, so masuk kat sini disebabkan C dengan X ini panjang bandulnya sama, jadi frekuensinya adalah sama. Okey, so kita tengok apa yang berlaku. Okey, so getaran tala bunyi P telah memaksa tala Q bergetar secara resonans. Tenaga dipindahkan daripada tala bunyi P kepada tala bunyi Q yang saya cakap tadi lah. Okey, tala bunyi Q bergetar dengan amplitude yang maksimum dan mengeluarkan bunyi yang boleh dikesan. Okey. Ayunan bandul loyang X, okey, bandul loyang X memindahkan tenaga kepada bandul A, B, C dan D menyebabkan keempat-empat bandul itu turut berayun. Okey. Resonans berlaku pada bandul C kerana bandul C mempunyai frekuensi asli yang sama dengan bandul X. Okey. Bandul C berayun dengan amplitude yang paling besar. Okey, maksudnya, so ini bandul A, B, C, ini X, ini D. So, kita ayunkan X dulu. X yang diayunkan dulu. X diayun. Okay, bila X diayun, so tenaga dipindahkan. Tenaga dipindah. Okay, dari X ke A, B, C, D. Okay, so apa berlaku? Lepas itu, A, B, C, D berayun sekali. Okay, turut berayun. Okay, namun C akan berayun dengan amplitude maksimum. Kenapa? Kerana panjang bandul ataupun frekuensi C adalah sama dengan X. Okay, saya ulang. So bila bandul X diayunkan, so bandul X tadi akan memindahkan tenaga ke bandul A, B, C dan D. Disebabkan keempat-empat bandul ini menerima tenaga, jadi dia akan berayun lah. Seperti mana saya kata, amplitude diwakili oleh tenaga. Amplitude itu adalah tenaga. Jadi bila ada tenaga dalam satu sistem ayunan, mesti ada amplitude. So dia akan berayun lah. So semuanya akan berayun. Disebabkan bandul C dengan bandul X, bandul C dengan bandul X mempunyai panjang yang sama. Panjang ini adalah sama. Jadi frekuensinya adalah sama. So bila frekuensi sama, C dengan X mengalami resonans. Kita kata C dengan X mengalami resonans. So bila mengalami resonans, C ini akan berayun dengan amplitude yang besar. C ini akan berayun dengan amplitude yang besar. Faham? Saya harap faham ya. So kesan resonans. So kesan resonans kepada kehidupan. So kita kat sini, pada tahun 1940, Jambatan Gantung Tacoma Narrows di Washington, Amerika Syarikat runtuh disebabkan tiupan angin kuat yang menyebabkan jambatan itu berayun secara resonans dengan amplitude yang besar.
Okay, ni saya rasa ada dalam YouTube kamu boleh tengok. Okay, di mana apa jambatan kebetulan ada ribut tersilap saya kena pada jambatan gantung ini. Okay, ada ribut, so menyebabkan jambatan ini berayun seolah-olah macam dia tali. Macam mana kan? Kamu tengoklah, kamu boleh tengok macam mana satu jambatan yang keras, okey, dia boleh berayun. Okey, seolah-olah dia macam kamu ambil kain, kamu kibas kain kamu. Okey, kamu kibas kain kamu, dia bergerak macam itu. Okey, itu adalah disebabkan oleh resonance, kita boleh katalah. Okey, frekuensi jambatan itu dengan frekuensi tiupan angin itu ataupun ribut itu adalah sama, menyebabkan kedua-dua mereka mengalami resonance. London Millennium Footbridge dibuka pada bulan Jun 2000. Jambatan itu mengalami ayunan di luar jangkaan apabila seramai 2,000 orang pejalan kaki berjalan di atas jambatan baru tersebut. Ini pun sama. Okay. Sorry. Okay, ini pun sama. Jambatan ini roboh disebabkan oleh resonance. Okay. Hentakan tapak kaki itu, okay, frekuensi hentakan tapak kaki kebetulan sama dengan frekuensi asli London Millennium Footbridge, menyebabkan ianya mengalami resonans, menyebabkan dia roboh. Okay, sebab itulah kita tak boleh berkawat atas jambatan. Okay, kita tak boleh berkawat atas jambatan. Okay, sebab kita takut resonans ni lah. Okay, kita takut resonans ni. Okay, resonans boleh berlaku kalau kamu berkawat di atas jambatan. Okay, so ada kemungkinan besar jambatan ini akan runtuh. Okay, resonans digunakan dalam penalaan peralatan muzik. Penalaan peralatan muzik ni kalau tak silap saya macam kamu kalau bahasa Inggeris mungkin kamu jarang dengar bahasa Melayu kot. Kalau kamu dengar bahasa Inggeris mungkin biasa tahulah kot tuning. Okay, nak tuning gitar apa semua tu kan. So, pun kita menggunakan konsep resonance. Okay, so soalan hari ini. Okay, soalan hari ini. Okay, simple saja. Berikan saya, okay, ini soalan yang kamu kena tulis dekat ruangan komen sekali dengan nama kamu dan kelas kamu. Okay, berikan saya definisi resonance. Okay, berikan saya definisi resonance. Okay, itu soalan yang dalam kamu kena tulis jawapan dalam ruangan komen. Okay, ini latihan formatif 5.2. Kita tengok apakah maksud pelembapan. Okay, boleh tengok dalam buku teks. Lakarkan graf sesara melawan masa bagi satu sistem yang mengalami pelembapan. Ini pun ada dalam buku teks. Nyatakan 3 contoh kesan resonans. Hadap, okay. Ini atas ni dah ada dah. Okay. Bagaimanakah pelembapan bagi suatu sistem ayunan dapat diatasi dengan resonans? Ini tidak ada, sudah mau fikir sendirilah. Okay. Bagaimana nak atasi pelembapan melalui resonans? Okay. So, itu saja untuk hari ini. Okay, tak panjang hari ini, pendek saja. So, saya harap kamu berjayalah. Okay, sehingga ke hujung video ini. Okay, sekian. Terima kasih.